Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, dan juga salam kemerdekaan Malaysia yang ke-54. Sambil kita meraihkan Hari Kemerdekaan dan juga sambil kita menjamu selera berjumpa sanak saudara sempena Aidilfitri yang mulia ini, mari kita berhenti sejenak ataupun kita memikirkan sejenak refleksi apakah jiwa merdeka yang kita dapat kongsikan bersama dan bagaimana kita menjadikan Aidilfitri kali ini dan Aidilfitri pada saban tahun akan datang akan menjadi satu platform bagaimana kita melihat generasi hari ini dapat meraihkan dalam bentuk apa yang mereka inginkan. Jadi itu yang akan kita bincangkan dalam program You Wartawan pada malam ini, Aidilfitri, jiwa merdeka dan juga semangat ukhuwah silaturahim. Jadi di sebelah hujung sana yang baju biru, saudara Muhammad Khairuddin Muhammad, Presiden Kelab Sahabat Bina Negara, orang kuat Kelab Sahabat Bina Negara. Apa khabar? Selamat Raya. Alhamdulillah. Okey, dan sebelah kiri saya saudara Nur Zafri Nur Halim, Presiden Persatuan Belia Islam Nasional. Apa khabar Zafri? Selamat datang ke You Wartawan sekali lagi. Okey, mungkin saya terus pada Zafri. Dalam semangat merdeka, dalam semangat Aidilfitri, kebetulan pada tahun ini kita raikan 2 hari besar dalam waktu yang begitu kata pun back to back dan sebagainya. Jadi bagaimana kita dapat melihat ke hadapan? Kerana kita selalu apabila cerita merdeka ni selalu melihat ke belakang. Tetapi generasi muda seperti Zafri dan juga memimpin sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan sebagainya. Bagaimana isu kemerdekaan, jiwa merdeka dalam definisi orang muda hari ini? Mungkin permulaannya. Kali ini merdeka saya tengok lebih unik sebab kita sambut sekali dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri sebenarnya satu perayaan kejayaan yang besar setelah orang Islam ni dia berjuang dalam satu bulan yang penuh. Jadi dua benda yang sama. Satu kejayaan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan juga kejayaan untuk meraihkan perjuangan selama sebulan. Dua bentuk kejayaan ni saya rasa satu benda yang common di antara dua ni ialah bebas dari satu bentuk penjajahan. Walaupun dalam mereka ada bentuk penjajahan yang sendiri, tapi saya rasa dalam Syawal ataupun dalam kita pada konteks sekarang ni, kita mungkin ada penjajahan dalam bentuk pemikiran. Dan apa yang kita inginkan ialah kita ada identiti sendiri. Kalau raya pun kita ada cara kita sendiri, pakaian kita macam sekarang ni kita ada pakaian kita sendiri, berbeza dengan umat Islam yang lain, tapi kita ada identiti Malaysia. Umat Islam di Malaysia berbeza dengan yang lain. Jadi semangat yang kita inginkan ialah kita adalah Malaysia dan kita ada identiti kita yang lebih baik daripada orang lain. Walaupun ada bottom line yang sama, sebagai orang Islam seluruh dunia sama saja, tarikh sama ke raya sama, tapi kita mesti ada satu benda yang different yang tidak menyalahi syariat Islam pada asasnya. Sebagai pemimpin muda dan juga pemimpin badan bukan kerajaan, pastinya dengan ledakan maklumat dan juga suasana hari ini, bagaimana kita meraihkan kemerdekaan, bagaimana kita meraihkan hari raya pun berbeza. Mungkin pengalaman saudara Khairuddin sebagai pimpinan pelajar, pimpinan pertubuhan bukan kerajaan berada di tempat yang tertinggi pada hari ini. Jadi bagaimana kita perlu kata pun bergerak ke hadapan, dalam masa yang sama kita mampu memimpin pemikiran baru supaya orang di bawah kita ataupun generasi bersama kita hari ini dapat memilih suatu idea-idea yang terbaik berbanding dahulu. Mungkin saudara Khairuddin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama ucap terima kasih kepada Astro sudi menjemput saya, juga ahli panel. Jadi dalam konteks itu saya suka melihat dalam kerangka asas. Dalam konteks Islam, kita sebagai seorang mukmin muslim, kita melihat idealnya seorang individu muslim itu bila bertakwa kepada Allah. Dalam konteks sebagai warga negara, saya suka mengukur pada sudut jati diri. Jati diri seorang warga negara, bagaimana sifat patriotiknya dia sebagai seorang warga negara. Dalam konteks syukur saya bersetuju dengan sahabat kita kata tadi, kita beruntung sebenarnya dalam konteks bulan Ramadan ini, kemudian kita menyambut Syawal, kita mengecapi sama nikmat kemerdekaan. Bila 31 Ogos merdeka itu kita ambil semangat Aidilfitri bersama. Betul. Jadi alangkah indahnya suasana ini, apatah lagi kita bersyukur bila suasana aman kita hadapi. Dalam negara yang makmur ini, kita bersama muhibah dalam pelbagai kaum, dengan pelbagai bangsa, pelbagai agama, kita dapat hidup harmoni. Jadi keharmonian ini bukan satu perkara yang mudah nak dicapai kalau tidak ada satu sikap budaya yang juga murni. Jadi kerana itu, atas semangat satu Malaysia kita dengan pelbagai kaum itu, kita sudi dalam erti kata menghormati, menghormati antara kaum, antara umur. Jadi kerana itu, sebagai semangat orang muda yang dalam konteks dikatakan moden ketika ini, apapun istilah moden itu, kalau kita masih berpegang kepada jati diri kita, patriotisme kita, apatah lagi ketakwaan kita, kita akan dapat kekalkan sebagai seorang warga negara
yang baik, insya-Allah. Pengalaman Cik Harudin, bagaimana kita dapat orang kata pun realistik ataupun orang kata pun down to earth, apa yang ada di hadapan kita ini dengan generasi selepas 57 dan generasi selepas 69 pastinya berbeza. Mereka selalu bercerita tentang masa depan, mereka cerita tentang apa yang mereka akan dapat, mereka bercerita tentang persaingan, mereka bercerita tentang merit dan sebagainya. Apakah keindahan ini dapat diraihkan bersama dalam masa yang sama? Kita tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh pejuang-pejuang sebelum ini. Jadi bagaimana saudara Harudin misalnya untuk bercakap dengan khalayak sebegini supaya dalam masa yang sama kita meraihkan pandangan mereka. Mereka tidak ada orang kata pun struktur, mereka agak hybrid sifatnya, mereka tidak suka berpaut pada mana-mana sistem dan sebagainya, tetapi mereka mahu Malaysia maju dan semua aspirasi itu ada pada setiap warga negara Malaysia. Mungkin cara pendekatannya ataupun approach-nya cuma berbeza. Saya melihat dalam suasana, saya suka melihat pada suasana apakah kekuatan kita ada. Dalam konteks sekarang ni kita ada kelebihan banyak sebenarnya. Kita ada teknologi, kita ada, kalau orang muda suka bercakap tentang Facebook, tentang blog, selain melihat menonton televisyen dan juga mendengar radio. Jadi dengan maklumat yang banyak itu, sejauh mana kita memanfaatkan? Sejauh mana kita memanfaatkan, apatah lagi kalau sepatutnya itu satu kelebihan kan? Ya, betul. Kita ada teknologi dan maknanya kita ada akses kepada ilmu dan maklumat. Bila kita ada akses ilmu dan maklumat, dalam konteks itulah orang muda dengan semangat muda, bila cakap orang muda ni cergas, cerdas, maknanya dia perlu memanfaatkan maklumat dan ilmu ni. Tetapi bukan untuk tujuan yang negatif, merosakkan negara, tetapi sebaliknya cuba mengharmonikan. Dalam konteks kemerdekaan ni contohnya, kalau kita tengok dari segi semangat, dia punya moto transformasi berjaya, rakyat sejahtera. Bila perubahan, kita dapat saksikan bila perubahan daripada tidak maju, alhamdulillah sekarang kita semakin membangun, semakin maju ke depan. Dalam konteks pendidikan dan dalam konteks ekonomi contohnya. Jadi bagaimana peluang-peluang yang ada itu, sebagai orang muda kita nak letakkan kekuatan itu pada tempat yang lebih baik. Itu pada asas yang saya ingin nampak Zafri nak sambung benda tu, tetapi kita perlu rehat sebentar kerana orang muda dia selalu membuat perbandingan. Kalau di luar sana boleh mendapat situasi ataupun ekosistem begini untuk memajukan diri mereka dan sebagainya, tetapi mungkin di Malaysia tidak begitu. Tetapi kita melihat dari sudut orang kata pun perspektif yang lebih besar dan sebagainya. Jadi mungkin berada di sebuah GLC yang besar. Pengalaman Zafri boleh berkongsi. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Mau katakan ukhuwah itu seperti apa ya? Ukhuwah yang kita cari adalah ukhuwah kerana Allah. Ukhuwah ini bukan terhenti di bilahan rindu dan kata-kata semangat. Ukhuwah itu menjadi mulia tak kala meletakkan iman sebagai paksinya. Serendah-rendah ukhuwah adalah bersangka baik. Manakala setinggi-tinggi ukhuwah adalah ikhtiar, iaitu mengutamakan sahabat melebihi kepentingan diri sendiri. Menziarahi juga tidak terlepas daripada mengikut nilai adab dan santunnya sendiri. Tujuan berziarah haruslah disertai dengan niat yang baik, iaitu untuk mengeratkan silaturahim dan bertanya kabar. Antara adab-adab lain yang boleh dilakukan oleh kita, terutamanya para remaja, adalah setiap perbezaan fikiran dan idealisme harus ditangani dengan etika yang baik. Pertelagahan seharusnya dielakkan dengan baik dan berhikmah agar keharmonian Syawal tidak bertukar kepada pertengkaran dan rasa tidak puas hati. Ini juga adalah simbolik kepada lafaz takbir dan tahmid yang membawa asas kepada kemenangan bersatu padu. Astro Awani brings you an exclusive roundtable discussion on the spirit of Merdeka, nurturing a nation of visionaries. Malaysia has lots of reason to be proud of itself. The youth throughout the world, the mindset has changed. What's a step that can be taken to win the hearts of the post-Merdeka generation? Today will influence tomorrow. Merdeka Award Roundtable, Saturday, August 20th, 8:30 p.m. only on Astro Awani. This program is brought to you by the Merdeka Award. Sempena Syawal di Astro Oasis. Raul! Adik kau! Tolong! Berani buat, berani tanggung. Peluang kedua. Powernya tu.
pengaruh anak saya. Anak cucu Tok Wan. Aku nak jadi macam kau. Kau ni apa nak besar Sesuci Alfitri. Ada yang berbeza. Kami agak meratui destinasi hijrah. Marilah sikit peluang untuk berbakti pada mak abang. Janji syurga. Amran dapat 9A tu. Pilihan mana? Insya Allah. Dah jual dah pun. Kau nak apa? Nak report polis? Hijab kekasih. Saksikan semuanya. Raikan Syawal anda di Astro Oasis. Inspirasi Sanubari. Ada dua perkara utama untuk dipenuhi oleh umat Islam semasa sambutan Hari Raya atau bersempena dengan Hari Raya. Pertama, untuk memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan seorang dalam hidup bermasyarakat atau lebih dikenali dengan tanggungjawab terhadap masyarakat. Kedua, untuk membolehkan hubungan dan mempertingkatkan tanggungjawab mengawal dan memelihara kedaulatan Islam dari dicemari dikotori oleh fahaman dan pegangan yang di luar batas Islam atau mengikut nafsu dan bertentangan dengan cara Al-Quran dan hadis Rasulullah. Keunikan perayaan Aidilfitri pada bulan Syawal yang mulia ini menyediakan peluang terbaik untuk kita saling menziarahi antara satu sama lain. Ini kerana pada ketika ini, proses komunikasi akan dapat berlaku dengan lebih terbuka. Namun begitu, terdapat sebilangan remaja hari ini yang lebih cenderung untuk menonton rancangan televisyen kegemaran, bermain permainan komputer atau melayari internet di rumah daripada mengikut ibu bapa menziarahi sanak saudara. Antara faktor berlakunya situasi sedemikian adalah kerana kurangnya penerapan terhadap pengamalan budaya kunjung-mengunjung. Faktor tarikan hiburan multimedia yang tersedia turut mempengaruhi corak aktiviti seharian anak-anak. Lalu ada yang lebih leka dengan hiburan tersebut. Kita sudah pun kembali dalam kita meraihkan Hari Raya dan juga kita meraihkan ataupun mengingati kemerdekaan kita. Zafri, mungkin pengalaman Zafri sendiri bergaul dengan orang muda dalam masa yang sama, bagaimana kita dapat orang kata pun menjana kekuatan mereka ini supaya mereka sama-sama dapat meraihkan kemerdekaan, dalam arti kata walaupun tak sama dengan cara orang sebelum ini meraihkan, tetapi mereka, kalau mereka hebat dalam kejayaan mereka, mengapa tidak kita iktiraf sebagai satu semangat nasionalisme yang hebat? Kalau mereka berjaya dapat membawa ciptaan baru ataupun inovasi baru sampai ke peringkat global sebagainya, itu pun sebagai satu cara kita menunjukkan semangat patriotisme, bukan hanya kita mengibar bendera, menyanyi lagu negaraku dan sebagainya. Mungkin itu ya. Saya suka untuk sentuh kalau Aidilfitri ni hari kejayaan. Saya nak ambil satu komen bila kita membincangkan tentang perbezaan, kita nak membangunkan negara dengan ada perbezaan. Kita mesti ada satu bottom line yang common. Mengapa tidak? Kalau katalah bottom line tu terlalu rumit untuk kita cari dalam satu organisasi atau satu kumpulan, kita ambil satu saja semangat itu, kita nakkan kejayaan secara umum. Kejayaan berkait dengan Aidilfitri lah. Jadi kejayaan ni kita boleh dapat di mana-mana. Dalam NGO boleh ada satu kejayaan sendiri. Dari sudut akhlak kita boleh ada kejayaan. Dari sudut kerjaya, dari sudut sukan kita boleh ada kejayaan. Even sebenarnya kalau kita tengok dari sudut politik pun, kita boleh ada kejayaan politik kita sendiri tanpa perlu ikut acuan daripada bangsa lain ataupun daripada negara lain. Sebab tidak semuanya apa yang ada di dalam dunia globalisasi sekarang ni, tidak semua yang ada di luar tu bagus. Jadi semua orang nakkan kejayaan dan semua orang achieve apa yang dia nak pada bidang itu sendiri. Jadi kita ada identiti. Politik kita sendiri, macam bagi contoh lah kan, kalau dulu mungkin kita nak buat kereta nasional. Proton. Jadi ada orang komen kata lah itu body saja kan, tapi dalamnya luar. Tapi pada saya itu satu semangat yang mana kita nak benda kita sendiri kan, bukan ambil daripada orang luar. Orang kata pun impian tu tiada hadnya kan. Tidak ada had. Permulaan saya rasa bagus. Dan Zafri menyentuh tentang perbezaan. Bagaimana kita nak, mungkin sudah sampai masanya kita meningkatkan tahap bagaimana kita meraihkan perbezaan pandangan itu dan sebagai satu cara untuk kita mendapat satu idea yang terbaik untuk membangunkan negara bangsa. Mungkin itu yang sebenarnya yang kita mahukan. Dalam Islam sendiri, perbezaan pandangan ini adalah salah satu daripada rahmat yang Allah SWT bagi. Jika semua orang streamline, kan, kita akan dapat semua orang yang pakai baju sama, songkok sama, uniformity. Jadi kita duduk kat Malaysia tak seronok, very monotonous. Jadi